Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk kita bersama-sama dalam siri munajat umat. Alhamdulillah, malam 2 Rejab kita berada di bulan yang Allah muliakan, bulan haram, bulan yang Allah muliakan, bulan untuk kita lipat gandakan amalan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkatannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballithna Ramadan. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, InsyaAllah makluman awal, besok talaki kita berjalan seperti biasa, bermula pukul 10.30 insyaAllah. Jemput hadir jemaah sekalian talaki. Dan sebentar tadi pada petang tadi, Alhamdulillah pada pukul 2 sampai pukul 4.30 tadi telah berlangsung siri yang pertama jelajah fitness kolbu talaki. Biasa fitness kolbu kita buat MPKP online. Ni kita bertalaki dan Alhamdulillah tahniah syabas kepada jamaah zon utara, orang utara. Alhamdulillah dengan sambutan yang bagus, kan? Alhamdulillah yang memberi komitmen untuk mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk mengundang rahmat Allah SWT. Dan siri jelajah ini akan berterusan insyaAllah. Mungkin di zon selatan nanti, zon utara dah buat, zon selatan
Mungkin kita akan berada di mana-mana yang Allah izinkan nanti untuk kita bertemu bersua muka, bertalaki, berdepan, insya-Allah. Jemaah sekalian, apa yang telah kita lakukan ataupun telah kita usahakan waktu PKP tempoh hari, insya-Allah kita cuba untuk jadikannya realiti, yakni secara bertalaki, insya-Allah jemaah sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah mas sekalian bantu sebarkan pada sahabat kita yang lain di jemaah kita di Titi, bantu sebarkan, insyaAllah anda sebarkan dan dapat manfaatnya, dapat barakahnya. Asbab kita sebarkan majlis ilmu ni kerana kita ada majlis munajat umat, kita berdoa di ujungnya nanti dengan qiraatul Fatihah, dengan membaca suratul Fatihah. Dan mudah-mudahan asbab kita sebarkan, dan ada yang berhajat, mungkin Allah takdirkan dia diuji dengan permasalahan, lalu dia berdoa kepada Allah melalui munajat umat yang kita langsungkan setiap malam, kemudian Allah berikan perubahan yang baik. Maka siapa yang sebarkan tu, asbab dia sebarkan, si fulan atau fulanah itu berubah hidup dia, asbab daripada keberkatan, daripada bacaan yang kita baca di dalam munajat umat, maka pahala berpanjangan bagi orang yang menyebarkannya. Jadi jangan berhenti untuk menyebarkan kebaikan ni jemaah sekalian. Jangan berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Sebarkan agar lebih ramai yang mendapat manfaatnya. Sebarkan agar lebih ramai yang mendapat manfaatnya, insya-Allah. Biar manfaat kita sebarkan itu tersebar luas, insya-Allah, sebaramai yang memerlukan kepada hajat ini, insya-Allah. Apatah lagi kita berada di zaman yang penuh dengan cabaran mutakhir ini, penuh dengan cabaran ni, Allahu Akbar, maka kita perlukan kepada kekuatan, insya-Allah. Kekuatan jiwa yang kuat. Kita kena ada satu hubungan yang baik, bonding dengan Allah SWT, hablum minallah, melalui munajat mas sekalian, munajat umat. Alhamdulillah. Baik mas sekalian, insya-Allah kita akan teruskan. Sebelum saya teruskan munajat kita pada malam ni, saya nak bacakan satu hadis daripada riwayat Abu Daud tentang hadis sebaik-baik harta bagi lelaki mas sekalian. Sebaik-baik harta bagi lelaki, lain okey ke? Lain tak okey? Umilin okey ke? Masa okey kan? Yang lain okey lain kita empat. Saya tengok lain di sini, insya-Allah okey. Baik. Lain okey, baik. Sebaik-baik harta bagi lelaki. Ala akhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u wal ma yaknizul mar'u mar'atus salihah. Iza nazara ilaiha syarrathu wa iza amaraha ata'athu wa iza ghaba anha hafizathu. Yang bermaksud, ala akhbiruka, hendakkah kamu aku beritahukan, Nabi kata, tentang sebaik-baik harta bagi seorang lelaki. Ada satu ketika tu orang interview mas sekalian, seorang lelaki ni orang interview tanya apa yang terbaik, isteri ke ataupun apa katanya. Dia kata apa, saya lebih suka tambah kereta katanya. Baik, kita dengar hadis ni. Nabi kata, nak tak dikhabarkan, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki? Apa harta yang sebaik-baik harta bagi seorang lelaki? Kata Nabi SAW, adalah wanita salihah. Al-mar'atu salihah. Sebaik-baik harta bagi orang lelaki adalah wanita salihah. Apa ciri wanita salihah tu? Iza nazara ilaiha syarrathu. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan mengembirakan. Ciri wanita solehah itu
adalah apabila suami melihat iza nazara ilaiha syarrathu, dia akan mengembirakan. Wa iza amaraha, apabila dia memberi arahan, ata'athu, dia memberi arahan kepada wanita itu, wanita itu taat. Dan wa idza ghaba anha, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga. Wa idza ghaba anha hafizathu, wanita itu menjaga maruah dirinya. Rawahu Abu Daud. Jemaah yang muliakan Allah SWT, sebaik-baik harta bagi seorang lelaki bukan banyak kereta, bukan banyak rumah, bukan banyak duit. Boleh kata tak banyak isteri? Boleh. Tapi isteri yang bagaimana? Solehah. Kalau seorang isteri, Alhamdulillah. 2 orang isteri yang solehah, Alhamdulillah. 3 orang, Alhamdulillah. 4 lagi, Alhamdulillah. Patutnya lah. Tapi biasanya orang kaitkan isteri ini dengan, oh payahlah. Payahlah ustaz. Baik-baik. Seorang ni pun tak terjaga. Orang perempuan pula suka. Tahu tak apa, yang seorang ni pun tak terjaga, sibuk nak tambah 2. Kita pun jawab balik, teruk benar tu, yang seorang tu pun tak terjaga. Jahat sangat ke sampai tak terjaga tu? Kadang-kadang wanita di setengah tu dia tak perasan diri dia itu disandarkan dengan keburukan. Dia berbangga dengan diri dia itu susah dididik. Dia berbangga dengan diri dia itu degil. Dia berbangga dengan diri dia perangai buruk. Walhal malulah patutnya kan. Isteri seorang je pun tak terdidik. Seorang je pun banyak perangai. Tapi setengah isteri rasa situasi itu satu situasi yang membanggakan. Dia membanggakan. Dia kata apa? Seorang ni pun tak terdidik. Lalu kita pun tanya balik, teruk benar seorang tu pun tak terdidik. Teruk sangat tu. Jahat sangat ke sampai seorang pun tak terdidik? Patutnya tidak jadi begitu jemaah sekalian. Maka barang perlu diingat bagi orang lelaki yang menonton pada malam ni, dan orang perempuan, anda kena sedar anda adalah diri harta yang sangat berharga. Jadilah wanita solehah, tak ada pilihan. Memang wanita solehah ini bukan pilihan tapi suruhan sepatutnya. Dia bukan kata layak tak layak, tapi mesti berusaha untuk melayakkan diri. Dengan ciri yang mana? Yang pertama kata Nabi dah ajarlah ciri wanita solehah ni. Bila dilihat, apabila dia melihat kepadanya, bila suami melihat pada isteri, maka suasana gembira. Dan mengembirakan. Bukan tengok Allah serabut. Serabut pula tengok isteri. Serabut dengan penampilan pun ya, serabut dengan perangai pun ya. Tak boleh lah kan. Dia mak, tak ada pula Nabi letakkan syarat untuk kena letakkan sesuatu kedudukan dengan perlukan kebendaan. Nampak? Jadi ini satu benda yang perlu diperhatikan. Ustaz, ada isteri yang menolak jaga suami sebab qiyam, berdosa. Hati-hati, berdosa. Hajat memenuhi hajat suami adalah wajib. Tidak boleh menolaknya tanpa sebab lain melainkan uzur. Uzur syar'i, sakit atau datang haid. Menolak dengan sengaja dan suami tidur dalam keadaan tidak selesai dengan hati yang tidak, orang kata apa, puas, maka berdosa. Hati-hati ya. Bila suami dah kata seorang isteri ini pun tak terdidik, hati-hati. Betul tu. Jangan sampai orang perempuan, wanita, para isteri, anda menjadi bebanan bagi seorang suami dengan mengatakannya ini pun tak terdidik. Allah. Jangan begitu. Dan Allah memudahkan sebab kita dan suami ketika nak mendidik isterinya sudah pasti dia didik dengan kasih sayang, jemaah sekalian. Dia didik dengan kasih sayang. Dia tidak dididik dengan kebencian. Sebab itu harta, sebaik-baik harta bagi seorang lelaki adalah wanita solehah. Tengok dia mengembirakan.
Bagi arahan, dia taat. Dia tak banyak cerita lah. Kena bagi arahan, mantah-mantah kan, berhujah-hujah. Bagi A suruh buat B, bagi buat B buat C, berhujah-hujah dia. Tapi kalau berbincang tak, bincang okey, tak masalah. Masalah dia berhujah-hujah. Nah. Dan yang paling penting, apabila suaminya tidak ada di sisi, maka dia menjaga maruah dirinya. Maruah dirinya dengan tidak membuka aib suami lah. Kadang bila berdua, bertiga dengan kawan-kawan dia, geng Joyah ni, yang mula keluar cerita, suami kau macam mana? Suami kau macam mana? Jadi masalah. Itu maruah. Ustaz, apakah kali panduan menuntut ilmu bagi seorang isteri, kali panduan menuntut ilmu bagi seorang isteri itu adalah pertama, ilmu itu mesti kedudukannya fardu ain. Dan untuk menuntut ilmu ni wajib. Dia bukan perlu keizinan menuntut ilmu ni, sebab kewajipan tidak perlukan keizinan. Yang sunat saja perlukan pada keizinan. Contoh nak menuntut ilmu tauhid, nak keluar rumah nak menuntut ilmu kan? Itu kewajipan sebenarnya, namun tidaklah menjadi satu tiket sehingga mencetuskan pergaduhan. Contoh nak solat sampai nak bergaduh, janganlah. Sebab tu perlukan kepada kecerdikan, kewarasan, timbang tara, tasamuh, berlebih kurang, toleransi. Itu perlu ada. Garis panduan, jangan sampai wujud pergaduhan dan perbalahan. Bagaimana kalau suami yang membuka aib sendiri, Ustaz? Dia buka aib sendiri ni, memanglah siapa yang buka aib sendiri, maka dialah yang akan mendapat kesannya. Aib sendiri jangan dibuka, aib orang jangan dicari. Tak boleh. Dosa lah. Taubat. Buka aib orang, mengaibkan, tak boleh. Apa pun alasan, tak boleh. Malah kalau perkara itu diceritakan di mahkamah, maka habiskan mahkamah. Tak perlu pihak ketiga tahu. Kadang cerita kat mahkamah, tapi lepas mahkamah cerita kat luar lagi. Cerita untuk ambil perhatian, ambil sokongan. Berdosa, haram. Patut dah habis kat mahkamah, habislah dah. Tak adalah nak cerita-cerita lagi. Ini buka lagi kat luar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hati-hati dengan aib. Ini hadis tadilah. Okey. Jemaah yang mulia Ta'ala. Jadi kita ingat bahawa isteri itu harta yang terbaik bagi seorang suami. Suami mempunyai harta yang ada di depan mata, tinggal nak dimanfaatkan menjadi isteri solehah. Hargai isteri dengan mendidik isteri menjadi isteri solehah. Jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair. Baik, insya-Allah kita teruskan dengan munajat umat. Ustaz, kalau kita ada anak yatim, bila orang ada anak kita, walaupun anak kita tak salah, kita tersinggung, Ustaz, rasa tersinggung, salah ke Ustaz? Berkat belajar dengan Ustaz, selupakan perasaan ni. Baik. Dia ni, bila sebut tentang perasaan, memang kita akan, bila bermain dengan keadaan, kita akan cepat terkesan. Bila orang tegur anak kita, ialah anak yatim ke atau tidak ke, apatah lagi anak yatim kan, orang marah-marah anak kita, keadaan itu menyebabkan kita akan terkesan. Baik, sekarang ni apa kebaikan? Sekarang ni kalau kita nak bincangkan, salah ke kalau kita terkesan dengan orang tegur anak kita dan kita terasa? Baik, kita alihkan terasa itu kepada satu perkara yang menyedarkan kita. Jangan terasa yang membuat kita menjadi jatuh, down. Jatuh, terasa yang menyebabkan kita resah gelisah sehingga kita marah-marah. Terasa yang menyebabkan kita jadi hilang tumpuan. Itu satu perkara ditegah oleh agama. Agama wala tahinu, Allah kata wala tahinu wala tahzanu. Tapi kalau terasa itu menyebabkan kita membawa kepada kebaikan untuk membetulkan, yakni bait kesedaran. Orang tegur terasa kita, baguslah. Orang tegur anak kita, kita pun terasa.
Terasa untuk apa? Terasa untuk menjaga anak kita jangan buat benda tak betul. Jangan terasa akhirnya bergaduh. Itu salah. Tapi terasa akhirnya nak bertambah baik. Sebab tu kita kena bezakan terasa tu kat mana. Kalau terasa yang membawa kepada kerosakan, akhirnya membawa pergaduhan, itu terasa yang salah. Tapi kalau terasa yang membawa pada perubahan, kesedaran, itu terasa yang bagus. Nah, biar terasa tu lagi bagus. Kalau dengar ceramah terasa, alhamdulillah, bagus untuk kita berubah jadi baik. Berubah jadi baik. Jangan sampai tak, aku tak kisah orang cakap, peduli apa orang cakap. Jangan sampai peduli apa orang kata. Sebab kata-kata orang itu memberikan peranan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan kata-kata yang baik, boleh membawa pada kebaikan. Adapun kata-kata yang buruk, kita jadikan sempadan. Cukup, stop kat situ. Kadang-kadang kalau kita kata peduli apa, kadang-kadang bila peduli apa, yang kata-kata yang baik itulah baik untuk kita, lalu kita pedulikan, tak pedulikan kata-kata itu, maka kita tidak akan dapat manfaat daripada kata-kata itu. Rugilah kita. Sebab tu kita kena bersiap sedia mengambil hikmah daripada kata-kata sesiapa pun yang datang dalam hidup kita. Walaupun kata-kata itu kadang-kadang membuat kita terkesan, terasa gitu. Tapi bila kita renung balik, ini benda ni betul lah. Sebab apa? Dia melibatkan kelemahan aku, melibatkan kesalahan aku. Maka orang yang benar itu adalah orang sentiasa mengkoreksi diri dia. Dia tidak akan, orang kata kadang-kadang orang tegur, kita cuba nak tutup teguran tu, kita cari salah orang tu balik. Alah, kau nak tegur aku, kau pun sama. Itu orang yang tidak jujur dengan diri dia. Malah dia tidak jujur dengan Allah SWT juga. Sebab kita niat untuk berubah jadi baik, maka kadang-kadang Allah hantar orang untuk beri pengajaran, kata-kata yang baik, dan menyebabkan kita nak berubah. Tapi kalau kita cari juga alasan untuk berubah dengan kata-kata itu, malah kadang-kadang menjadikan isu pula, maka kita tidak benar di dalam untuk berubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina khair. Tapi kalau kita nak menyampaikan menyampaikan satu perkara, kalau kita pula adalah dengan kata-katanya hikmah lah. Jangan kita pula jenis kata melepah, ya kan. Al-muslimu man salima muslimu milisani wa yadi. Muslim yang sebenar itulah muslim yang orang sejahtera dengan kata-katanya dan perbuatannya. Dia tidak memberikan beban kepada orang yang ada di sekeliling dia. Tak. Baik. Terasa kalau cabut lari sangat rugi, lagi-lagi tegur tu guru kita. Ya, benar tu Cik Nah. Bila seorang guru menegur kita, apatah lagi dalam perkara yang memang kita sedang pelajarinya, kemudian kita tak ambil hikmah, malah kadang kita melihat pula kelemahan guru tu, kekurangan, maka terbatallah segala kebaikan ilmu itu, terputus keberkatannya, maka tiadalah maknanya dalam apa yang dia pelajarinya. Akhirnya apa yang dipelajari itu berubah menjadi satu perkara yang buruk, malah datang pula situasi yang memburuk-burukkan. Hati-hati. Hati-hati, itu tanda sesuatu perkara itu tidak diredai oleh Allah SWT. Apabila sesuatu kebaikan yang pernah kita dapati sebelum itu tiba-tiba berubah, kita berkata buruk tentang perkara itu. Itu satu benda itu Allah tidak berkati. Seorang guru contoh, pernah dia bagi ilmu satu ketika dulu. Namun ada pergapan konflik, mungkin teguran yang dia tak terima ataupun kelemahan guru itu, tiba-tiba kita berubah kata-kata menjadi kata-kata yang buruk, maka itu satu perkara yang dimurkai oleh Allah. Allah tidak rahmati orang seperti itu. Sama juga dengan contoh isteri kita, suami kita, pernah kita dapat nikmat pada suami isteri kita, pada satu ketika dahulu tiba-tiba berlaku benda yang bertentang, kita mula berbicara perkara yang buruk. Itu satu benda yang Allah tidak berkati. Dah, hati-hati. Sebab tu dia kena diam, berkata baik atau diam. Baik. Baik, jemaah sekalian, kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita Allah izinkan munajat umat 2 kali, petang tadi dan malam ni, insya-Allah. Dan besok lagi sekali kita akan munajat umat di Majlis Talaki kita, ya, di Merbau Sempak, Teratak Warisan Rof,
jemput adik jemaah sekalian. Jemput adik insya-Allah pukul 10.30 pagi ya, insya-Allah. Bagi yang tak dapat hadir boleh hadir secara online, dan yang tak dapat online dan tak dapat hadir boleh ikut yang ulangan insya-Allah. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada negara-negara Malaysia, seluruh dunia Islam, seluruh dunia bersama Malaysia. Boleh kebenaran ulama Islam bebaskan dari makmur itu mereka zani lanatullah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب sampai semua jiwa yang ada pada malam ini qabulkan segala hajat kami, permohonan segala usaha dan akhirat. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رحمن الرحيم يا حي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang mulia Ta'ala, syukur pada Allah saya sudah menajak umat kita dengan tawasul dengan suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan yang telah Allah izinkan kita mulazamah, kita lazimi pada setiap hari. Alhamdulillah. Dan insyaAllah besok kita ada lagi munajat umat di Masjid Talaki besok 10.30 pagi, insyaAllah jemput hadir pada yang berdekatan dan luangkan masa untuk hadir. Dan pagi besok insyaAllah dia keluar subuh di surah An-Najah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Walaupun maaf daripada saya terkekurangan, terkasar kata, tukuran bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada setiap akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr
Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.